Sekarang orang beli jam 1.4 juta. Orang beli jam 100,000, 500,000, 200,000. Akhirnya tuan-tuan, dia tengok orang pakai jam 40,000, dia pun nak beli. Hutang. Orang lain beli kerana ada wang. Kita beli tak ada wang. Aku nak juga macam dia. Akhirnya hutang. Dan sekarang menjadi beban yang besar ialah hutang. Sebab tidak dapat membezakan antara sara hidup dengan gaya hidup. Mati, ketenangan, kebahagiaan, kita sebut sebagai as-sa'adah. Kita mencari as-sa'adah. Kalau orang tanya pada kita apa dia kebahagiaan, kebahagiaan ialah sa'adah. Ketenangan, kebahagiaan, ketenangan hati, kegembiraan, kelapangan. Nama dia sa'adah. Lawan kepada as-sa'adah apa dia? Stres, anxiety. Yang sekarang orang duk buat. Ada satu orang telefon saya mengadu masalah. Adik dia 2 orang stres. Akhirnya jadi sekarang kemurungan. Berhenti kerja. Duduk di rumah. Kakak pun stres. Adik pun stres. Kakak murung. Adik murung. Dua-dua ada kat rumah. Yang kakak tu pula kalau masak, satu rumah terbakar. Sekarang tak boleh masak, duduk dia. Tuan, ramai orang yang jadi stres. Stres kerana tempat kerja. Stres kerana menghadapi masalah yang sama bertahun-tahun. Stres kerana pasangan hidup. Stres kerana hutang. Baik. Yang ketiga, kenapa kita stres? Kenapa kita stres? Baik, dia ada 2 benda. Dia ada 2 perkara, tuan-tuan. Yang pertama dipanggil sebagai sara hidup. Yang kedua dia dipanggil sebagai gaya hidup. Kenapa yang manusia sekarang terjebak di dalam satu perkara yang disebut sebagai stres? Mula-mula dia menghadapi masalah, tidak dapat menguruskan hidup dia antara membezakan sara hidup ataupun gaya hidup. Sebab itu di dalam agama Islam, dia ada al-aulawiyat, dia ada hijaiyat, dia ada tahsiniyat. Punca yang menjadi salah satu jadi stres ialah tahsiniyat diangkat menjadi daruriyat. Tahsin itu apa? Tahsin itu sebagai pelengkap. Sebagai satu nak bagi hidup lengkap saja. Kalau tak ada pun boleh hidup. Contoh dia apa? Contoh jam. Jam ni tahsin. Kalau tak ada jam pun, masa tetap berjalan. Kalau kita tak pakai jam pun kita boleh hidup. Kalau kita tak pakai jam pun kita boleh tanya orang, jam kau berapa? Tetapi tahsin niat ini telah dijadikan sebagai sara hidup. Daripada lifestyle naik kepada sara hidup. Dia cuma lifestyle. Sekarang orang beli jam 1.4 juta. Orang beli jam 100,000, 500,000, 200,000. Akhirnya tuan-tuan, dia tengok orang pakai jam 40,000, dia pun nak beli. Hutang. Orang lain beli kerana ada wang. Kita beli tak ada wang. Aku nak juga macam dia. Akhirnya hutang. Dan sekarang menjadi beban yang besar ialah hutang. Sebab tidak dapat membezakan antara sara hidup dengan gaya hidup. Kalau manusia balik kepada basic, sara hidup, insya-Allah settle masalah. Sekarang kalau kita nak rumah, rumah itu ialah sara hidup. Nama dia ialah daruriyat. Tetapi apabila rumah dijadikan sebagai tahsiniyat, masuk dalam rumah, orang perempuan fikir nombor 1, kabinet. Dry kitchen, wet kitchen, kabinet. Kadang-kadang harga kabinet lagi mahal daripada harga rumah. Kadang-kadang harga kabinet dapur
lagi mahal daripada harga kereta dia. Padahal tak ada kabinet pun boleh hidup. Nanti kalau tak buat kabinet abang, nanti kawan-kawan I datang, dia orang kata apa tak ada kabinet. Nampak? Kadang-kadang langsir itu dah jadi sebagai satu cara hidup. Sebulan berapa kali tukar, setahun berapa kali tukar, harga dia pula ratusan ribu. Maka tuan-tuan, akhirnya tidak cukup wang. Bila tidak cukup wang, stres. Kena dia pula ambil rasuah, kena dia pula mencuri, pecah amanah kerana kos gaya hidup. Satu. Yang kedua, Ustaz, ya, sekarang beras susah dapat lah yang tempatan. Dah banyak. Baru ni saya pergi Speedmart ada, Econsave ada. Saya pergi sisi minyak pun ada beras. Beras tempatan, beras putih tempatan, beras tempatan. Oh, banyaknya. Dulu sungguh tak ada. Baik, kita cerita sikit tentang beras. Mahal Ustaz, beras import RM40 sekarang, RM36. Ya ke? RM30 Ustaz, naik mahal betul. Abang hari Sabtu depan nak ke mana? Saya cadang nak ke Langkawi. Buat apa bang? Sajalah healing. Naik apa? Naik flight. Berapa orang? Satu family, 5 anak, 2 suami isteri. Duduk dekat mana? Pantai Cerang. 3 bilik ambil dia. Berapa kos semua bang? Tak mahal Ustaz, RM3,000. Tak mahal Ustaz, RM3,000. Beras RM36 mahal. Kalau awak tak pergi ke Langkawi minggu tu, RM3,600 awak boleh beli 1,100 kampit beras. Bersamaan 3 tahun makan. Apa yang saya nak cakap? Pengurusan. Nak menguruskan sesuatu, manusia sekarang tak reti. Dia tak reti nak urus, akhirnya dia jadi stres. Mana bang? Biasalah Ustaz, saya Sabtu Ahad memang saya balik kampung. Kampung di mana? Kampung di Kedah. Bukan minggu lepas dah balik ke? Minggu lepas balik. Saya setiap minggu memang balik Ustaz. Sebab saya suka tengok bendang, sawah, gunung. Saya suka Ustaz. Dia healing Ustaz. Oh. Tapi lah beras mahal Ustaz. Tak payahlah balik minggu tu. Sekali awak balik 500 awak boleh beli beras sebanyak 10 kampit. 10 kampit bersamaan setahun punya makan. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, kenapa kita jadi stres? Jawapannya ialah sebab kita tak pandai nak menguruskan. Yang ketiga, saya bagi contoh. Ada satu mak datang dengan anak dia, jumpa saya. Anak perempuan dia, cikgu. Menantu, cikgu. Menantu cikgu di mana? Sabah. Anak dia cikgu juga. Di mana? Di Perak. Dah 3 tahun kahwin, PJJ. Minta tukar tak dapat. Minta tukar tak dapat. Minta tukar tak dapat. Anak seorang. Dia kata, Ustaz, anak saya ni cikgu. Anak dia seorang. Suami dia cikgu di Sabah. Sekarang susah lah Ustaz. Suami dia PJJ. Kerja dia seorang kena buat. Rumah tangga dia seorang kena uruskan. Suami pula duduk sana. Minta tukar tak dapat. So, jadi makcik datang ni nak minta lah Ustaz, tolong uruskanlah, tolonglah kirakan, tolonglah rekomenkan supaya anak makcik dapat balik tukar ke Semenanjung. Menantu. Kesian anak makcik Ustaz. Jagalah anak seorang-seorang, suami tak ada. Saya pun tanya cikgu ni. Cikgu sebelum kahwin dengan suami cikgu bercinta? Tahu dia duduk di Sabah? Tahu. Tahu dia kerja cikgu? Kita satu institut, satu maktab Ustaz. Okey. Tahu kalau dia di Sabah nak tukar susah balik Semenanjung? Tahu. Tahu tak nak minta tukar surat ke apa ke payah makan masa? Tahu. Kenapa cikgu kahwin dengan dia? Kita dah tahu kita akan menghadapi masalah. Kenapa ambil juga? Ustaz, cinta perlu dipertahankan. Balik. Kenapa nak nyusahkan saya? Saya tak terlibat pun dalam drama cinta awak ni. Awak dua bercinta, bila awak susah, awak libatkan saya, Ustaz tolong jumpa menteri ya, tolong minta surat Ustaz. Kenapa saya pula terlibat dalam drama pukul 7 ni?
Kalau kata awak cinta perlu dipertahankan, awak juga kena pegang. Cinta memerlukan inilah pengorbanan. Balik. Next. Sebab itu saya nak cakap pada tuan-tuan, nak buat sesuatu fikir dahulu. Jangan meredah aja. Apa kesan yang akan ku buat? Aku nak beli kereta ni, apa yang akan ku buat? Semalam saya balik daripada Bagan Serai. Saya tukar driver, tukar kereta datang ke KL pula. Terus ke KL. Saya tengok ada sebuah kereta depan pejabat saya, depan bangunan sekolah saya. Kereta siapa pula ni? 2-3 orang datang jumpa saya. Okey. Ustaz. Ya. Ada hajat jumpa Ustaz ni. Kami tunggu dari petang. Apa hajatnya? Saya ni tak lepas jual kereta ni. Tak lepas bayar sebulan kereta ni. Saya pakai welfare. Saya pakai Mercedes. Saya beli rumah. Sekarang saya tengah sedih. Saya kata sedih lah sebab awak pakai Mercedes. Memang sedih lah. Saya tanya apa yang saya boleh tolong. Ustaz boleh tolong tak ambil Mercedes ni? Kalau bagi saja tak apa. Dia kata Ustaz sambung bayar. Sambung bayar. Saya tanya sebulan berapa ringgit? Tak mahal Ustaz, 2,000 je. Berapa saya kena bayar pada awak? Tak bayar Ustaz. Ustaz ambil je, janji settle. Kalau settle, saya kata, nama-nama awak. Jadi kalau geran nama awak, kalau settle dapat kat siapa? Dapat dekat awak. Maknanya saya tolong bayar untuk awak. Saya tolong bayar pula. Tak apa Ustaz, kita buatlah perjanjian. Saya percaya pada Ustaz. Saya percaya pada Ustaz. Saya pun percaya pada awak. Tapi manusia boleh berubah. Hutang tengah banyak. Tak apa Ustaz ambil je. Bila hutang dah tak ada, Ustaz, nama tu saya punya. Kereta tu saya punya. Loan pun nama saya, bawa balik kereta saya. Sila-sila awak report polis, kereta awak dicuri. Kalau gitu Ustaz belilah kereta saya. Nak buat apa kereta saya? Kereta saya ada 180 buah. Saya tak perlukan kereta dah. 180 buah kereta saya. Jenuh bayar road tax. Kecil-kecil je kereta Ustaz. Wheel. Kecil-kecil tu. 180 buah. Ada yang saya beli dari Amerika. Ada Turki. Oh sayang. Bubuh kat dinding Ustaz. Datang cucu dia pijak-pijak. Pijaklah cucu 180 buah macam-macam Ustaz. Orang ni tukar, orang ni tukar. Wah, saya kata saya kereta dah banyak. Saya tak perlukan kereta. Jadi tuan-tuan, berapa ramai yang sekarang tak tahu risiko, dia mengambil risiko. Dan bila masalah, dia mula sampai. Dan akhirnya jadi stres. Sebab tu tuan-tuan, sebelum kita buat sesuatu, cubalah berfikir panjang. Apa yang akan berlaku kepada aku kalau aku buat benda ini? Dan yang keempat, kenapa kita stres? 4 benda ni tidak membantu kita. Nak hilangkan stres, nak mengurangkan stres, tuan-tuan kena ambil 4 ni bagi betul. 4 benda ni kata Rasulullah. Yang pertama, cari orang rumah yang tepat. 2, cari rumah yang bagus, luas. 3, cari jiran yang elok. Dan yang keempatnya ialah kenderaan yang bagus. Al-mar'atus salih. Nombor 1 kata Rasulullah. Arba'un minas sa'adah. 4 benda yang bawa ketenangan. 4 benda yang bawa kebahagiaan. Pertama, al-mar'atus salihah. Apabila dapat pasangan hidup yang salihah. 2, wal baitul wasi'. Apabila engkau mempunyai rumah yang luas. Yang ketiga kata Rasulullah, apabila kamu mempunyai jiran yang bagus. Dan yang keempatnya wal markabul hani. Yang keempatnya apabila ada kenderaan yang baik. Jadi tuan-tuan, 4 benda ni cari elok-elok. Pertama, nak rasa bahagia, cari pasangan yang soleh, solehah. Jangan main bedal je.
Dia kata, Ustaz, janji Ustaz lepas sesak jadilah Ustaz. Lepas sesak engkau tak tahu lepas kahwin kau sesak. Dia kira lepas sesak je Ustaz. Janji Ustaz, ada lah, balon je lah. Balon? Lepas menikah, lebam mata. Kenapa lihat? Kena balon. Buat. Nombor 2, bina sebuah rumah yang menenangkan jiwa. Yang ketiga, sebelum beli rumah, tengok jiran dulu. Tengok kejiranan dulu, baru beli rumah. Jangan dah beli rumah, baru tengok jiran. Sekarang parking kereta jadi masalah. Bela anjing jadi masalah. Jiran bergaduh sana sini, jiran buang sampah. Pening kepala kita. Sebab tu ulama-ulama ajar, sebelum buat rumah, sebelum beli rumah, tengok jiran dulu. Dan yang keempat, cari kenderaan yang baik yang boleh bantu kita. Start je hidup. Ini start tak jalan-jalan, hidup tak jalan-jalan, tak boleh start. Asas start rosak. Aduh. Kalau begitu kau buanglah kereta kau ni, cari kenderaan yang lain. InsyaAllah 4 benda ni Ustaz. Kenapa kita jadi stres? InsyaAllah.